Salam sejahtera dan salam serak kusayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 9 April 2020 bersama saya Ines Jeratan Seribu. Memulakan buletin UKAS dengan Ketua Menteri mempengerusikan mesyuarat Jawatan Kuasa Keselamatan Negeri Sarawak. Ketua Menteri Sarawak, Datuk Petinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg mempengerusikan mesyuarat khas Jawatan Kuasa Keselamatan Negeri JKKN Sarawak di Bilik Gerakan Negeri di Kuching pada hari ini, Khamis 9 April. Mesyuarat JKKN Sarawak kali ini yang diadakan menerusi sidang video turut dihadiri oleh Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dato' Amar Dr. Jem Jemut Masing dan Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri Hal Ehwal Korporat dan UKAS Abdullah Saidul. Manakala ahli-ahli mesyuarat lain iaitu Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugah Embas dan Dato' Amar Haji Awang Tengah Liasan, Setiausaha Kerajaan Sarawak Dato' Amal Ja'o Samion serta beberapa menteri Kabinet Sarawak turut mengikuti mesyuarat sidang video yang dikelolakan oleh Sarawak Multimedia Authority SMA itu. Mesyuarat khas ini secara keseluruhannya memfokus kepada perkembangan semasa dalam Sarawak mengenai pandemik COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Beralih dengan perkembangan COVID-19 dengan Sarawak merekodkan 18 lagi kes baharu positif pada Rabu. Dalam sidang media COVID-19 di Kuching, Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, jumlah ini menjadikan jumlah bilangan kes di Sarawak sebanyak 306 kes sejak kes positif pertama dilaporkan pada 13 Mac lepas. Daripada 18 kes tersebut, 14 kes dirawat di Hospital Umum Negeri Sarawak di Kuching, 3 adalah di Hospital Sibu dan 1 adalah kes yang dirawat di Hospital Miri. Dalam sidang media sama, Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak bersama Bomba Sarawak kini sedang melaksanakan operasi Nyah Cemar di tempat awam. Jelasnya, sebanyak 51 kawasan yang sedang dan akan dilakukan operasi Nyah Cemar bermula 30 Mac hingga 14 April ini di seluruh Sarawak. Di Kuching ada 22 kawasan yang telah dikenal pasti. Di Miri ada 8, di Semarahan ada 7, di Sibu ada 4, di Serike ada 4, di Lembang ada 3, Betung ada 2 dan juga Seri Aman ada 1. Kawasan-kawasan ini selalunya kawasan-kawasan yang selalu dipergi oleh penduduk-penduduk macam pasar dan sebagainya. Sementara itu, beliau memberitahu seramai 16 orang telah dipenjara manakala 35 orang lagi telah didenda akibat melanggar PKP. Berikut adalah kes tangkapan harian mengikut daerah sehingga semalam. Untuk Kuching ada 6, untuk Mukah 5, untuk Sibu 4, untuk Miri 2, untuk Marudi ada 2, untuk Lawas 2, untuk Padawan 1, untuk Kota Semarahan 1, untuk Serian 1, untuk Lubuk Antu 1. Jadi jumlah keseluruhan yang telah ditangkap 25 orang. Berita seterusnya. Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah dalam satu kenyataan media pada Rabu sekali lagi menafikan dakwaan mengenai kelewatan bantuan bekalan makanan diagihkan oleh kerajaan negeri iaitu 20 hari selepas pelaksanaan PKP adalah tidak benar. Jelas Datuk Seri Fatimah, operasi penghantaran bantuan bekalan makanan telah mula dijalankan sejak peruntukan diumumkan oleh Ketua Menteri pada 29 Mac lalu dan masa yang diambil tidak melebihi seminggu di mana setakat ini semua kawasan telah melaksanakan pengagihan bantuan kepada kumpulan sasaran. Beliau yang juga Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Rantaian Bekalan Makanan menambah objektif jawatan kuasa dalam memastikan rakyat dibekalkan bantuan makanan asas semasa tempoh PKP. Berikutnya, laporan mengenai bantuan makanan Sarawak Kusayang. Di Dun Meradung, adunnya Datuk Ding Kuong Hing berkata, kerjasama rakyat penting dalam mematuhi PKP semasa pengagihan bantuan makanan Sarawak Kusayang kepada 550 buah rumah di Meradung. Sementara itu, Kapitan Ham Chi Kim dari Sungai Petai
melahirkan penghargaan kepada usaha Ketua Menteri dan juga Datuk Ding Kuang Hing menyalurkan bantuan kepada rakyat pada masa ini. 丹含之前我覺得呢，我係背帶嘅 kapitan， 非常多謝我嘅 GM， 向我嘅納多丁，我嘅 YB 係咪東區嘅我對表方面最多謝佢，因為對是向相當俾我呢用石管量但係講夠債㗎啦。 Manakala Ketua Kaum Sungai Galan Leong Tak Leong berkata, penduduk di kampung tersebut turut menghargai usaha Datuk Ding Kuang Hing yang sentiasa mengambil berat kebajikan mereka. 今天感到很高兴，能够得到我们大斗陈冠新来分配这些粮食给我们的阿兰坡民。在此，我也感谢大斗那么爱护我们的坡民，感谢他，谢谢。 Manakala di Sebuyau, sebagai langkah memerangi penularan wabak COVID-19, Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Tebeluk, Sebuyau mengambil tindakan untuk mengawal keselamatan dengan menutup beberapa laluan ke kampung tersebut. Ketua Kaum Kampung Tebeluk, Polimat berkata, terdapat 3 jalan utama iaitu jalan masuk Kampung Hulu, Kampung Tengah dan Kampung Hilir ditutup bermula dari jam 7 pagi hingga 7 malam, termasuklah lorong-lorong kecil untuk kegunaan motosikal juga turut ditutup. Selain itu, langkah ini bertujuan untuk mengelak orang luar atau orang yang tidak dikenali masuk ke kampung, terutamanya masa musim payak atau ikan. Kita bukan menghalang, tetapi keadaan telah memaksa kita terpaksa mengambil langkah sedemikian. Bercakap ketika ditemui Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, beliau memberitahu penutupan laluan itu akan berterusan sehingga tamat tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP seperti yang diumumkan oleh kerajaan. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, sama-sama kita amalkan doa terhindar dari wabak penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal junun wal judhami wal baras wa sayyi'il asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Ines Jonathan Seribu dan kru penerbitan. Ikuti berita selanjutnya pada Buletin UKAS edisi petang. Jaga diri dan sentiasa berwaspada. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari ukas.sarawak.gov.my atau di Facebook, Instagram, Twitter dan saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS.